sekarang ni sebenarnya permainan dan juga hiburan adalah kiasan ataupun satu gambaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan ini disebut sebagai bulan yang memuji kesabaran. Sabar, ma makna sabr. Senang disebut, tapi sangat sukar untuk dilaksanakan. Misalnya kita ada deadline, ya. Hidup ni ada banyak deadline dia. Deadline yang dicipta oleh manusia dan juga deadline yang memang hakikat. So hakikat yang paling asas, tajuk buku ni hidup diharui, mati ditempuri. Maknanya kita akan menghadapi cabaran from time to time. So cabaran ini sebenarnya menguji kesabaran kita. Dan hasil daripada kesabaran itulah yang kita boleh anggap sebagai hakikat ataupun terjemahnya perangai kita yang hakiki. Yang hakiki lah. Kadang-kadang di depan kita boleh menunjukkan wajah yang berlainan. Wajah yang berlainan. Ada 2 wajah, ada 3 wajah, ada seorang, ada banyak wajah. Tapi wajah yang hakiki itu sebahagian besarnya adalah yang terhasil daripada ujian-ujian yang datang. Permainan yang saya nak tarik perhatian dekat sini untuk kita sama-sama menginsafi satu hakikat. Saya sempat tengok tadi disebut oleh Imam Al-Ghazali, untuk sampai kepada la'alakum tattaqun ni ada beberapa tanda-tanda yang kita boleh ukur. Ada 7 tanda yang secara ringkas saya sebut untuk kita renungi bersama. Tanda yang pertama itu ada pada lisan. Tanda pada lisan, pada lidah. Saya ulang balik nanti. Saya sebut dulu tanda pada lisan. Yang kedua, tanda orang yang bertakwa ataupun takut kepada Allah itu boleh dilihat di hati. Boleh tengok di tubuh badan kita. Yang ketiga ada pada pandangan. Yang keempat ada pada perut. Ditulis perut, jadi saya kena tengok perut dulu. Tuan-tuan tengok perut masing-masing. Yang kelima tanda pada kedua tangan. Yang keenam tanda pada langkah kaki. Dan yang ketujuh tanda kepada ketamatan. So ada 7 tanda untuk melihat nilai la'alakum tattaqun. Nah, kaitkan dengan hidup ni dia penuh dengan permainan, la'ibun walahun. Jadi tanda pada lisan kita boleh semak pada diri kita. Kalau lisan kita masih banyak mengungkapkan kata-kata yang memberi sakit kepada orang lain, yang tu boleh kita semak. Ataupun kata-kata yang penuh kedustaan, ataupun kata-kata yang penuh cacian dan sebagainya. So ini pengukuran yang pertama, dia punya indikator. Kalau itu masih ada, maknanya tanda-tanda takwa itu perlu diperbaiki. Yang kedua, tanda pada hati. Hati yang penuh kegelisahan. Kegelisahan dan ketidaktenangan, ataupun bahasa
psikologi dia panggil stres. Dia panggil stres. Budak kecil pun pandai lah ni. Stres. Stressful. Kesian kita. Saya dulu masa-masa tak pernah. Kecil-kecil dulu kan, rasa macam tak pernah pun keluar perkataan stres. Tapi budak lah ni umur 6 tahun, 4 tahun pun dia bagi tahu mak dia stres betul. Kesian lah hidup kan. Baru 4 tahun belum masuk 5 series lagi kan? Belum masuk 6 series. 4 years sudah ada stres. Jadi dia berkait dengan tanda pada hati. Stres ni satu hakikat, kalau dia terlampau, dia akan sampai kepada keperluan psikiatris ni. So sebab tu dia perlu dihadapi. Kalau dia hadapi secara silap, dia akan pergi pada lahwun walangwun. Jadi sebab tu ada ungkapan, mungkin sama ada betul ataupun tidak. Kalau katakan seseorang itu memang perangai dia macam tu lah, kalau 40 tahun dia masih lagi kekal dengan perangai berkenaan, maknanya dia akan bawa sampai mati. Itu antara ungkapan. Kalau 40 tahun masih lagi dengan perangai itu, maknanya dia akan bawa sampai mati. Itu keadaan dia. Tapi pada kita dalam bidang dakwah, saya rasa tak boleh percaya kot. Maknanya kita kena ada usaha untuk membaiki. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga ni ada pada pandangan. So pandangan kita ni ada yang zahir dan ada yang batin. Yang zahir ni dia tidaklah terlalu jauh. Biasanya Ustaz ngajak dia mata bagus, 1 kilometer boleh tengok, boleh nampak. Mungkin tak berapa jelas, tapi bolehlah nampak lagi. Kalau pandangan zahir. Kalau katakan pandangan mata hati, dia boleh nampak lebih jauh daripada itu. Itu mata hati. Maknanya beyond bilik ni pun boleh nampak. Tapi yang disebut oleh Imam Ghazali ni, pandangan ni maksudnya pandangan yang memberi impak kepada anggota-anggota lain. Kalau pandangan itu mendatangkan maksiat, maksiat dia akan terusik di hati. Kalau dia tak terusik di hati, maknanya hati ini sangat keras. Sebulan Ramadan ni patutnya dia jadi lebih lembut lah. Itu dia punya asas dia. Yang keempat, tanda takut ataupun tanda takwa, la'allakum tattaqun, boleh lihat pada perut. Itu bahasa Imam Al-Ghazali, perut. Ya. Boleh tengok perut masing-masing, tak ada masalah. Macam-macam bentuk ada. Ya. Yang dimasukkan tanda ini ialah berkenaan dengan apa yang masuk ke dalam perut kita anak Adam. Maknanya kita maklum kalau masuk itu adalah makanan yang haram. Haram ada dua. Satu yang pada syarak itu jelas, ya. Yang tak sembelih, ya. Yang khinzir dan sebagainya. Ada rakan-rakan sebut, kalau kita betul-betul particular, dia kata tahu berapa ekor dah khinzir ada, ya, dalam perut kita. Kalau betul-betul kita hayati, saya malah nak sebut, tapi saya sebut jugalah satu kajian yang dibentangkan di Muzakarah Fatwa Kebangsaan berkenaan dengan ikan keli yang diberi makanan di Perak. Ada satu kes perusahaan ikan keli ini, dia khinzir punya waste tu, dan termasuk juga dia punya tulang-tulang dia mesin.
dan dijadikan makanan kepada ikan keli. Jadi tak tahu lah sampai kat kita ataupun tidak, tetapi ini dibincangkan dalam Muzakarah Fatwa. Cerita dia, ada tak DNA babi ni di dalam ikan keli berkenaan, dan apa hukum dia, apa hukum dia. Jadi kita jemput saintis yang buat kajian dan dia bentangkan based on DNA yang diambil daripada ikan keli itu, memang di kesan ada DNA babi. So apa hukum makan ikan keli berkenaan? Itu kalau pergi detail lah maksudnya. Jadi kepada autoriti dia boleh pergi detail lah. Pada pihak autoriti dia kena pergi detail. Tapi pada kita tak payahlah pergi belek, itu memang tak jumpa pun kalau kita belek. So Muzakarah Fatwa buat satu pandangan berkenaan dengan isu. Dia sama ulama dulu dalam kitab fiqh pun dia ada bincang. Misalnya kalau pokok betik tumbuh berdekatan dengan tandas yang tandas itu open, so dia akan sedup dia punya nutrition daripada najis berkenaan naik jadi buah betik. Jadi apa hukum makan buah betik berkenaan? Sama juga atas kubur. Saya kecil-kecil tu banyak pokok atas kubur tu. Kadang-kadang bila masuk ni kita ambil buah dia dan kita makan. Tu sama juga apa hukum dia. So ni semua yang masuk dalam perut lah. Nak tahu keputusan Muzakarah Fatwa tu sebab berkenaan dengan ikan keli. So kalau kita mengetahui secara jelas, maknanya ikan keli itu datang daripada kawasan berkenaan. So kalau ada syubhat dekat itu, elaklah. Tapi kalau dah tak tahu berapa ekor khinzir itu dah masuk. So sebab itu hari ini sepatutnya kita lebih proaktif lah. Misalnya kalau tuan-tuan tengok ayam, ada satu statistik orang Malaysia 27-28 juta sekarang. Kita punya keperluan ayam untuk satu hari. Satu hari kita perlukan 3 juta ekor ayam, 3 million. So siapa yang supply ayam ni? 95% supply by the Chinese. Mana pergi orang Islam ada? Itu satu isu. So kita sibuk di peringkat sembelihan, tapi tak sibuk di peringkat production. Sama juga dengan musim haji lah. Kalau musim haji misalnya kita perlu bayar dam, tak kurang daripada 3 juta ekor kambing diperlukan. So who supply kambing-kambing ni? Actually sebahagian besar datang daripada Australia. Mana pergi 1.7 dah sekarang, 1.7 bilion umat Islam. Even dekat Malaysia, kalau musim korban, ramai yang cari lembu untuk buat korban daripada penternak. Normally kalau kawasan dekat sini ni banyak menggali lah yang menternak lembu. So this is a question of apa yang masuk dalam perut. Maknanya kita pergi more detail, kita akan tengok dia punya punca-punca. So secara ringkas kalau betul-betul takut, tanda takwa la lakum tattaqun, mana kita kena berusaha untuk selesai this issue. Yang kelima, tanda yang kelima tu ialah yang berkait dengan apa yang kedua tangan kita buat. Maksudnya tangan ini ada fizikal, ada juga yang secara indirect. Banyak contoh sekarang ni masuk Makkah. Pagi saya masuk Makkah, Pinau Masjid Makkah, masuk Makkah. So ada antaranya bukan senang nak berlaku adil. Betul.
kena berlaku adil tu. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. So Allah suruh berlaku adil. Saya punya formula senang je. Kalau nak ikut, masing-masing boleh buat formula masing-masing. Ada yang main taram je ke masa Makkah? Kan? Tak boleh juga kan? Tidak adil pada student. Kalau boleh kita kena berlaku adil betul. Itu sebahagian kecil baru tu. Saya punya formula adil ni dia lebih rendah, ihsan lebih tinggi. Adlu wal ihsan. Contohnya kalau kita cerita mudah, saya tak tahu saya sebut ke dah tadi. Kalau kita beli gula sekilo, kalau orang yang timbang tu cukup sekilo, itu makna dia adil. Kalau dia bagi kita lebih 5 gram, apa maksud 5 gram? Apa maksud 5 gram yang lebih? Bukan sedekah, maksud dia ihsan. Maksudnya, kalau kita nak dapat adil, kita kena naik satu lagi tahap, ihsan. Mana once you practice ihsan, mana you dapat adil. So bulan puasa ni kalau masuk Makkah patut ada ihsan lebih. Itu untuk mendapat keadilan. Ya. Tapi tak boleh kalau lebih banyak sangat dia bukan ihsan juga kan. Dia merapu pula tu. Okey. Jadi itu formula dia lah. Try untuk dapat ihsan supaya kita dapat adil. Itu tangan. Selain daripada memberi yang lain-lain itu adalah baik. Yang keenam berkaitan dengan langkah kaki. Langkah kaki, maknanya semua yang disebut oleh Imam Ghazali ni sebenarnya boleh tengok di fizikal badan kita. Tanda-tanda lahan lakum tattaqun. Kalau katakan kaki kita melangkah untuk sampai pada satu-satu tempat, even kalau kita pergi lebih detail, tempat itu tempat yang baik, yang memberi barokah, rahmat dan sebagainya, alhamdulillah. Tapi kalau tempat itu memang tempat yang tidak baik, ini pun ada perbahasannya lah. Contohnya Imam Syahid Hasan Al-Banna, kalau baca sejarah dia masuk ke Pak di Mesir. Mesir bukan semuanya baik-baik, Dr. Gaman lah. Banyak juga Pak kan. Banyak. Bukan dekat Pak je. Kalau naik kapal, apa nama, saya ada sekali di Pelawar naik kapal, tapi saya tak naik. Mungkin saya tak sampai lah. Dia ada apa nama, tarian gelek ke atas tu, Sungai Nen. Betul. Dia apa ni, siapa yang pergi saya bina, dia ada special kalau masuk dia punya travel apa ni, untuk adventurous punya aktiviti dia tu. Antaranya kalau berani lah masuk tengok Firaun bawah piramid tu, ataupun naik apa nama, kat Sungai Nil tu memang banyak sampai sekarang tu kan. Sebab tu kawan saya dekat Mesir, dia kata kalau nak tengok Mesir ni bumi Anbiya, yang baik betul ada, yang jahat macam Firaun pun ada juga. Betul tak kan? Dua-dua tu ada kat situ. Jadi ini langkah kan, cerita dia langkah kan. Maknanya kita boleh ukur ketakwaan itu melalui langkah kaki kita. Kalau nak pergi lagi detail banyak lagi ya. Langkah waktu yang betul ataupun langkah waktu yang tak betul ya. Lewat 5 minit pun tak betul juga. Maknanya ketakwaannya boleh disemak. Dan yang ketujuh terakhir ni adalah tentang apa nama, ketaatan. Ketaatan dalam rangkuman keseluruhan. So ini takwa lah. Jadi saya nak showkan kat sini, kita apa nama, walaupun kita ni semua ni dia simpul, yang paling tinggi sekali dia akan sampai kepada tahap ikhlas. Yang ni tinggi lah. So dalam puasa ni, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut ataupun sabda Nabi tanya, wa ana ajzi bi, hadis kursi ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maknanya ibadat yang lain tu berbeza dengan ibadat puasa. Wa ana ajzi bi, Allah kata aku yang akan membalasnya. Sebab dia keikhlasan. Jadi kalau duduk dalam majlis seperti ini pun boleh diukur ketakwaan. Saya tak tanda tangan sebab saya ikhlas. Contoh je lah. Tapi adakah tanda tangan itu tak ikhlas? Tak juga. Itu kita panggil dalam bukan itu tangan Tapi kalau tak tunggu semayang Zuhur berjamaah, datang untuk tanda tangan, ikhlas ke tak ikhlas? So yang ini tahap yang tertinggi yang dipanggil sebagai iman al-amiq, ya? Iman yang sangat dalam, yang terhasil daripada la'allakum tattaqun. Itu nak menjelaskan 7 tanda-tanda yang kita boleh ukur daripada ayat kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi saya rasa cukuplah setakat tu untuk kita keluar daripada surau ni, untuk kita bawa balik. Mudah je, tengok kat diri kita ada 7 benda tu, indikator. Ukurlah ke 7 tu dan dia akan menjawab tentang matlamat la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.